Awal tadi kita adalah sebagai guru dan orang kafir ni sebagai orang yang diperintah untuk mengambil pelajaran daripada kita dan tidak akan lengkap risalah Islam ini dan perintah Allah itu dilaksanakan melainkan dengan asbab yang dipanggil kuasa. Maka dalam usaha kita mendapatkan kuasa dalam konteks semasa ini suatu kefarduan, tetapi laksanakan dengan tidak melupakan contoh yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam usaha baginda menyebarkan dakwah Islamiah. Bagaimana akhlak baginda yang mendasarkan segala-galanya itu kepada hablum minal, jaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Ustaz ingat sekadar itulah dahulu yang dapat disampaikan, dan seperti yang disebut tadi insya-Allah kita ada sesi soal jawab. Jadi mungkin tuan-tuan yang ada terbuku geram betul dengan Ustaz Zul. Aku ingatkan malam ni aku kira balik lepas ni singgah kedai kopi makan teh tarik. Memang bersembang panjang pula sampai pukul 12 malam kata dia. Tiba-tiba cakap bab ni yang tak semangat ni kata dia. Ya, ala kulli hal insya-Allah saya persilakan pada hadirin dan hadirat yang ingin mengukakan soalan, falyatafaddalu mashkura. Silakan. Bismillah. Langsung Ustaz ya. Sila tuan. Okay, contohnya? Tak apa. Ya. Ya. Jazakumullah khair. Itu yang saya sebut ghaid tadi, ghaid. Iaitu yang mengkabusi hati. Sehingga hati itu jadi terhijab daripada Allah. Terhijab daripada perkara-perkara yang menyebabkan hati itu sentiasa dalam keadaan insaf dan sedar. Ghaid ini tak boleh selesai melainkan dengan kita sentiasa menjaga hubungan dengan Allah Ta'ala. Sebagai manusia biasa, dah tentu kita mengalami tekanan perasaan dan sebagainya. Maka kita kena menghadapi perkara itu dengan hubungan yang kuat kepada Allah Ta'ala tadi. Jadi apabila ghain ini dibiarkan, akhir kita dapati orang yang bercakap Islam itu terjebak dalam perkara-perkara dosa. Kerana hatinya menjadi keras. Yang tak bercakap Islam itu kita tak nak persoalkan lagi. Tetapi yang bercakap Islam. Oleh sebab itu, ini kerana kita tak ikut dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul, maka kita jadi begitu. Menyebabkan imbangan kita di dalam menilai sesuatu itu bukan lagi mewakili Allah dan Rasul, mewakili ilmu yang benar, tetapi imbangan kita itu mewakili pengaruh golongan-golongan dan kumpulan. Mewakili kedudukan dan kepentingan yang berbagai-bagai. Yang kita harap orang-orang yang demikian diberi hidayah dan petunjuk oleh Allah Ta'ala, dan dengan sebab niat yang baik dalam hatinya. Hatinya ada niat yang baik, tetapi tiada bekalan ilmu yang cukup menyebabkan dia terjebak di dalam perangkap-perangkap yang diwaswaskan oleh syaitan dan sebagainya. Kita harap perkara ini akhirnya mereka akan diampunkan Allah dan ditarik kembali kepada cara dan pendekatan yang mendatangkan keredaan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Silakan. Soalan. Muslimat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa pendapat Ustaz tentang pemimpin-pemimpin wanita? Pemimpin wanita yang macam mana? Dia dalam hal ini, dalam Islam ni, dia tak ada kira wanita atau lelaki. Khitab itu tertuju, kalau sebut lelaki termasuk wanita. Melainkan ada qarinah, ada dalil yang mengkhususkan bagi lelaki.
Jadi dalam hal ini, dalam soal-soal yang melibatkan kepada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dalam soal-soal yang menjaga apa kita panggil hati, maka ini bukan saja perlu diambil berat oleh golongan lelaki, bahkan wanita. Bukan saja oleh pemimpin lelaki, bahkan pemimpin wanita mesti ambil berat. Kalau tak ambil berat, akan terjebak juga dalam soal-soal yang disebutkan tadi. Dan bagi pemimpin-pemimpin wanita, dia mesti meraihkan syarat-syarat dan adab-adab yang khusus bagi golongan wanita, supaya penglibatannya di dalam politik dan siasah itu penglibatan yang diberkati Allah dan bukannya penglibatan yang menimbulkan fitnah. Itu kita kena mengaji lah. Tahu apa dia tanggungjawab wanita. Mula-mula tanggungjawab wanita kepada suami, keluarga. Wanita ni, bila dia jaga suami dia betul-betul, maka disitulah untuk dia pintu syurganya. Kerana wanita itu diuji ketaatannya dengan ketaatan kepada suami selepas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karier nombor 2, yang lain semua nombor 2, nombor 1 suami. Jadi kalau dia duduk di pejabat tu, kena telefon suami dia. Abang, apa khabar? Baik. Dah makan belum? Dah. Kena tanya dia. Abang makan di kantin ke makan di mana? Dia pun nak tahu juga. Sekarang salah tempat makan tak jadi pasal pula nanti. Abang begini, dia kena ambil berat. Dia kena ambil berat suami dia. Jangan dia kata, abang pun dah ada karier, saya ada karier sendiri, abang pun ada duit, saya ada duit sendiri, abang punya pasal, saya punya pasal. Tak boleh. Tak boleh. Saya terlibat dengan siasat politik, saya ni masalah saya begini-begini, abang apa kita panggil, kena faham ni. Tak boleh. Tanggungjawab dia mesti meraihkan suami dia, mengatasi yang lain. Yang lain nombor 2, nombor 3. Beres dah yang tu, suami dia kata, awak pergilah berjihad. Awak pergi berjihad. Sebab tu Zainal Al-Ghazali sebelum dia kahwin, lelaki yang nak kahwin dengan dia, dia letak syarat. Zainal Al-Ghazali ni pimpinan Ikhwan Muslimin. Dia beritahu, awak nak kahwin dengan saya? Ya. Awak tahu tak nak kahwin dengan saya ni ada syarat. Apa dia? Awak kena redha untuk saya berjuang. Untuk saya terlibat dalam perjuangan dakwah ni dan sebagainya. Awak jangan sekat dan halang. Boleh tak? Kalau rasa agak-agak tak boleh, tak payah kahwin. Letak syarat. Jadi dia kata boleh, maka kahwin. Dan memang suami dia bagi kebebasan untuk dia berjuang. Tapi kalau suami dia kata tak boleh, maka tak boleh. Maka dia mengerti tanggungjawab dia sebagai isteri. Dan dia nak mencari jawapan di depan Allah Ta'ala. Besok Allah kata, ni apa engkau pergi pejabat, balik petang, suami tak makan, kawan tidur pun dalam keadaan perut berkerokok begitu. Dah. Dia nak jawab apa besok di akhirat besok? Ini tanggungjawab dia. Adab dia kepada suami. Oleh sebab itu, termasuklah dalam hal ini pemimpin wanita, ya, mesti ambil berat soal-soal yang melibatkan hati dan mesti mematuhi aulawiyat dan keutamaan dan peraturan dan syariat di dalam mengemudi kepimpinan masyarakat. Wallahu a'lam. Sila. Ya. Dari sudut kita mengemukakan contoh yang baik kepada masyarakat ini, ya. Akhlak yang terbaik ialah mengikut akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengikut akhlak yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iaitu yang tidak memilih dan membezakan antara dalam soal-soal yang ma'ruf antara orang yang bukan Islam dan Islam. Dan kemudian dalam menjaga hubungan dengan orang Islam, menjaga hubungan yang
sampai kepada peringkat mengutamakan saudaranya yang Muslim dalam soal-soal kebaikan. Jadi dalam hal ini, kita mestilah berakhlak dengan akhlak Nabi SAW. Dari sudut amanah. Dari sudut amanah kita dengan duit yang ada di tangan kita, yang kita pegang duit orang, kita kena